Biar start dulu dah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا مثيل له لا ضد ولا ند ولا صورة ولا أعضاء ولا شكل ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, niscaya Allah taala jadikan dia seorang yang faqih di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang diberikan kefaqihan di dalam agama. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita hadir ke majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah, dikurniakan pahala dan diberikan kefahaman yang benar akan apa yang kita dengar dan kita sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita bersama-sama di dalam syurga Firdaus, sebagaimana Allah Ta'ala himpunkan kita bersama-sama di dalam masjid ini pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kuliah yang lalu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menerusi kitab ini, maka kita sudah ataupun selesai membahaskan tentang kekufuran dari sudut ucapan. Dan kita sebutkan beberapa contoh-contoh yang berlaku di dalam masyarakat yang disebut oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan pengarang mengakhiri fasal tersebut dengan suatu kaedah, iaitulah setiap i'tiqad ataupun perbuatan ataupun ucapan yang menunjukkan kepada penghinaan terhadap Allah, Rasulnya, para malaikatnya, ataupun kitab-kitabnya, ataupun agamanya, ataupun syiar-syiarnya, ataupun hukum hakamnya, ataupun janji baiknya, ataupun ancamannya, maka itu merupakan suatu kekufuran. Ini adalah suatu kaedah bagaimana kita nak mengenali sesuatu itu kufur ataupun tidak. Maka tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, apabila selesai kita mengetahui tentang perkara-perkara yang kufur ini, maka hendaklah juga kita tahu bahawasanya ucapan ataupun lafaz itu ianya terbahagi kepada dua. Ada yang disebut sebagai lafzun sarihun fil kufri, lafaz kufur yang sarih, yang jelas. Dan yang satu lagi disebut lafzun zahirun, lafaz yang zahir. Apa makna lafaz yang sarih? Apa makna lafaz yang zahir? Lafaz yang zahir
ma kana lahu bihasabi wad'il lughah wajhan fa akthar walakinahu ila al-ma'na al-kufri aqrab. Sesuatu perkataan dari sudut bahasa mempunyai dua makna ataupun lebih, tetapi makna kepada kufur itu lebih dekat. Itu dia panggil lafaz yang zahir. Adapun lafaz yang sarih, ma laysa lahu bihasabi wad'il lughah illa wajhun wahidun kufriyun. Suatu perkataan dari sudut bahasanya tidak mengandungi melainkan hanya satu makna yang kufur sahaja. Itu dipanggil lafaz yang sarih, lafaz yang jelas. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang sarih ataupun lafaz yang jelas ini, contohnya mudah, seorang yang mengatakan Allah Taala itu lembu, dia kata, contoh, dia kata Allah lembu, maka siapa yang kata Allah Taala lembu, hukumnya itu kufur. Itu adalah kekufuran yang sarih, jelas. Lembu tak ada makna lain dah, melainkan binatang yang kita tengok ada kepala, hak makan rupuk, ada kaki empat, ada badan dan sekian-sekian. Itu makna lembu. Tak ada makna lain lembu. Jadi kalau orang yang kata Allah Ta'ala itu lembu, dia telah pun melafazkan satu perkataan yang jelas. Maka apakah hukum ke atasnya? Hukum ke atasnya adalah kufur, kecuali dia tidak mengetahui akan makna kalimah yang dia ucapkan. Contoh, seorang yang Muslim yang berbangsa Inggeris contohnya, mari buat lawatan ke Malaysia, excited, teruja, lalu dia ni nak zahirkan kecintaan dia kepada Allah. Dia tanya kepada salah seorang orang Melayu, dia tanya, how do I say in Malay I love Allah? Dia nak tanya, macam mana saya nak sebut saya cintakan Allah dalam bahasa Melayu? Orang Melayu ni dia buat khianat. Maka dia kata apa dia? Let me teach you, mai saya ajar awak. You just say, kamu cuma sebutkan dia kata Allah lembu. Dia kata gitulah, dia ajar kepada Mak Saleh tersebut. Jadi Mak Saleh ni dia gilah kat orang-orang Islam yang lain, dia niat dia apa dia? Dia nak kata saya cintakan Allah, tapi apa yang dia sebutkan Allah lembu. Ini lafaz yang kufur. Jadi orang terkejut, sebab apa? How can you say like that? Macam tu. Kenapa kamu sebut lagu tu? Macam mana awak boleh sebut? It is forbidden. Itu dilarang dalam agama, kerana itu kufur. Dia yang sebutkan itu, dia tahu ke itu makna Allah lembu? Dia tak tahu. Apabila dia sebut Allah lembu itu, dia sangka maknanya saya cintakan Allah, sebab diajar oleh orang Melayu tadi itu kataan tersebut. Jadi apakah hukum ke atas orang yang sebut ni? Hukum ke atas orang yang mengajarkan kufur itu kufurlah. Tapi dia yang menyebutkan dalam keadaan dia tidak faham makna lafaz yang kufur sarih, apakah hukum ke atasnya? La yukaffar, tidak jatuh kufur ke atas dia. Tapi perlu diberitahu kepada dia makna tersebut supaya dia tidak ucapkan lagi. Baik, itu lafaz yang sarih, lafaz yang jelas, tidak mengandungi melainkan satu makna yang kufur sahaja. Maka perlu dilihat apakah dia faham. Tatkala mana kita dengar orang yang sebut kalimah yang sarih, yang jelas kufur, maka kita kena tengok adakah dia faham ataupun tidak apa yang disebutkan. Berbeza kalau apa yang diucapkan itu ialah lafaz yang zahir. Apa makna lafaz yang zahir yang kita sebut tadi? Iaitulah suatu perkataan dari sudut bahasa mengandungi dua makna ataupun lebih, tetapi makna yang membawa kepada kekufuran itu lebih dekat. Jadi dia ada dua makna ataupun lebih. Makna bukan satu makna sahaja. Contoh, ungkapan al-khubzu khairum min Allah dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu ni, dan bila mana disebut dalam bahasa Arab pun boleh datang dengan lebih daripada satu makna juga, boleh difahami lebih daripada satu makna. Apa makna dia? Al-khubzu khairum min Allah boleh datang dengan makna roti. Al-khubzu roti, khairum min Allah adalah suatu nikmat ataupun suatu kebaikan yang datang daripada Allah. Tak ada masalah.
Itu ucapan yang tak ada masalah, tak ada padanya kekufuran. Dan boleh datang juga dengan makna al-khubzu khairun min Allah, roti itu lebih baik daripada Allah. Ni yang bahaya. Ni ada padanya kekufuran. Jadi ungkapan ini ada dua makna, boleh datang dengan dua makna. Maka apabila orang ucapkan lagu ni, ucapan yang kalam zahir, apakah hukum ke atasnya? Perlu dilihat apakah niat dia, apakah qasad dia, ataupun apakah murak dia, kehendak dia. Sebab apa dia sebut lagu tu? Kita tanya kepada dia, sebab apa kamu sebut demikian? Apa maksud kamu sebut demikian? Maksud saya, dia kata, saya maksudkan roti itu adalah suatu nikmat datang daripada Allah. Tak masalah, tidak jatuh kufur. Tetapi kalau dia kata roti lebih baik daripada Allah, maka ini kufur, yakfur, terkeluar daripada agama Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengetahui tentang perkara ini, maka janganlah seorang itu ada di dalam diri dia suatu sikap at-tasarru' fi takfir. Dia panggil bersegera ataupun bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Kerana perlu dia tengok dulu, apakah dia ni faham ataupun tidak dia ucapkan, ataupun apakah dia ni apabila dia ucapkan kalimah yang zahir, apa maksud dia, kena tengok. Bukan terus untuk dihukumkan ini jatuh kufur, tidak. Perlu kepada perincian, dia kena tengok. Dan ada beberapa keadaan yang mana seorang itu dikecualikan daripada kekufuran sebagaimana yang disebut oleh fuqaha. Antaranya yustatna minal kufril qawli, dikecualikan daripada kufur dari sudut lafaz ini, halatu sabqil lisan, keadaan orang yang tersasul lidah. Apa makna orang yang tersasul lidah? Iaitulah seseorang yang berkata-kata dengan sesuatu tanpa kehendak dia. Maksudnya apa yang dia nak sebutkan, yang keluar daripada lidahnya itu berbeza dengan apa yang dia niat untuk sebutkan. Itu dia panggil tersasul lidah. Dia nak kata Islam itu mulia, niat hati dia nak sebut Islam itu mulia, tiba-tiba tertubik daripada mulut dia ni Islam tu keji, ataupun Islam tu hina. Tiba-tiba terkeluar lagu tu, tersasul lidah nak sebut Islam tu mulia. Maka apakah hukum dia sebut lagu tu? La yakfur, tidak jatuh kufur. Kerana itu adalah keadaan di mana dia ni tersasul lidah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ghaibubatul aqli, hilang akal, iaitulah adamu sahbil aql, hilang timbang tara ataupun kewarasan. Orang yang gila lah contohnya, ada. Maka orang yang gila sebagai contoh, lalu dia ucapkan perkara-perkara mengarut, sehingga ucapan tersebut adalah ucapan yang kufur. Maka apakah hukum ke atas dia? Adakah dia jatuh kufur? La yakfur, tidak kufur, kerana tidak ada kewarasan pada diri dia. Dia kecualikan dia daripada dihukumkan kufur. Orang gila ni, kegilaan itu kata dia berpanjangan, dan kadang-kadang mari sekejap-sekejap. Ada lagu tu. Itu adalah penyakit gila lah dia panggil. Ada orang sehingga dia mati, dia gila. Ada orang dia mari sekejap-sekejap. Itu adalah kegilaan. Baik, orang yang dalam keadaan hilang akal dia disebutkan kufur, maka tidak jatuh kufur. Yang ketiganya, fi halatil hikayah, dalam keadaan dia ni menghikayatkan sesuatu, menceritakan sesuatu. Ada contohnya, dia nak menceritakan i'tiqad mujassim contohnya. Mujassim ni apa dimaksudnya? Mujassimah, mereka yang menjisimkan Allah Ta'ala. I'tiqad Allah Ta'ala ada baginya rupa bentuk tangan, kaki dan sebagainya, ada anggota badan, berjisim. Maka orang ni dia nak cerita akidah mujassim, bukan dia nak kata Allah Ta'ala itu berjisim ataupun beranggota badan. Maka dia nak cerita tentang akidah mujassim. Dia kata telah berkata orang mujassimah Allah Ta'ala itu ada tangan dan sebagainya. Itu contoh. Maka adakah perkataan itu mari daripada dia sendiri? Tidak. Dia nak menceritakan hak mari daripada golongan mujassimah. Maka dalam keadaan ini tidak jatuh kufur.
Ini kerana ada padanya adatul hikayah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah dalam keadaan ikrah, fi halatil ikrah, orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang kufur, dan dia ini diancam dengan ancaman bunuh, bukan ancaman lain. Ancaman bunuh ataupun yang seumpama dengannya. Seumpama dengannya ni mendapat contoh, kena kerak tangan kaki, kerak berlaku. Tangan kaki berlaku pertumpahan darah yang banyak sehingga menyebabkan akhirnya dia mati. Ni juga dalam keadaan halatul ikrah, dia dipaksa. Jadi orang yang dipaksa, contohnya ada orang yang kufur, orang yang kafir, bukan Islam, contohnya dia takak orang Islam, lalu dia paksa untuk mengatakan bahawasanya Isa itu anak Allah contohnya. Dia kata, kalau kamu tak sebut, aku tembak kamu. Dan memang betul pada tangan dia ada pistol, bukan dia cakap saja. Maka dalam keadaan ni, kalau orang yang dipaksa tersebut, dia ikut dan dia ucapkan Isa itu adalah anak Allah, bertentangan dengan Quran. Quran kata lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi dia sebut ni kerana apa? Kerana dia ini diancam dengan ancaman bunuh. Kalau dia tak sebut, dia akan dibunuh. Maka apakah hukum ke atas dia ni? Dia sebut lagu tu, dia sebut perkataan yang kufur. La yakfur, tidak kufur sekiranya hatinya itu sejahtera dengan iman. Maknanya dia tidak redha dengan apa yang dia ucapkan kalimah kufur tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Iaitulah barang siapa yang kufur terhadap Tuhannya setelah imannya, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala kecuali mereka yang dipaksa ke atasnya dan hatinya itu sejahtera dengan iman. Maka orang ini dikecualikan daripada dihukumkan kufur, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW. Saya tak ingat dah nama dia. Sahabat Nabi ini, dia dipaksa untuk keluar daripada agama Islam, tolak ajaran Nabi Muhammad, sehingga kan dia diancam dibunuh mak ayah dia, dan dia tak ikut ugutan orang kafir Quraisy itu, sehingga dia bunuh keluarga dia. Dia masih lagi tetap dengan iman dia, kerana dia tahu walaupun dengan ancaman bunuh terhadap ibu bapa itu bukan suatu keuzuran. Tak boleh untuk dia memperakui, tak boleh. Kemudian bila mana dia ini diancam bunuh terhadap diri dia, maka dalam keadaan dia memperakui, dia ikut apa yang kafir Quraisy tu nak, lalu dia dilepaskan pergi. Sampailah dia bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan menangis mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, adakah dia redha dengan apa yang dia ucapkan? Maka dia tidak redha. Dia terkecuali daripada hukum kufur, tidak jatuh kufur, kerana dia hatinya itu sejahtera dengan iman. Dan ini adalah di antara keadaan-keadaan di mana dikecualikan seorang itu daripada kekufuran. Baik. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasa yang seterusnya yang kita nak sebut pada malam ini kenaan dengan ahkamul murtad. Hukum hakam yang berkaitan dengan orang yang murtad. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini siang takdilah, kalau kita perhatikan, kita dengar khutbah Jumaat di seluruh negeri Terengganu hari ini, sebut satu tajuk yang cukup baik untuk disebutkan, iaitulah berkenaan dengan mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kira cukup baik. Kenapa? Kerana dia mengikuti isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Mungkin sebahagian tuan-tuan tahu dan mungkin tidak tahulah. Mungkin lebih kurang dalam 2 minggu yang lalu, dalam lingkungan 2 minggu yang lalu lah, di negara kita ni ada orang mempersendakan agama, mempersendakan Allah Ta'ala secara terang-terang. Laki ada, perempuan ada. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube, Facebook dan sebagainya, tersebar luar. Seorang perempuan itu
Disebutkan nama dia, nama Muslim lah. Nama seorang Muslim. Lalu dia kata, I am Muslim, saya adalah seorang Muslim, dan saya telah pun hafal 15 juzuk Quran. Tuan-tuan tahu tak dibuat benda lepas tu? Sejurus lepas tu, dia kata, saya telah hafal 15 juzuk Quran. Terus daripada pakaiannya yang sopan, bertudung, berpakaian yang sopan, terus dia pecah habis tudung dia, pecah habis pakaian dia, tinggal pakaiannya seksi, pakai skirt. Apa motif nak sebut lagu tu? Nampak mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempersendakan Quran. Tak ada tujuan kita nak kata kita ni orang ngapal Quran, kemudian kita nak memperagakan aurat kita, wala'iyadzubillah. Tu hak orang buat komedi yang dia sangka itu adalah satu jenaka, jokes, komedi. Boleh ke bergurau senda dengan lagu tu? Tak boleh. Quran sebut dengan jelas, wala in sa'altahum la yaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, nescaya mereka akan kata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami sesungguhnya bermain-main sahaja, bergurau senda sahaja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu nak bergurau senda? La ta'tadhiru, tidak ada keuzuran bagi kamu. Tidak ada kemaafan, tidak ada dolak dalih. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah pun kufur sesudah kamu lahirkan iman, sesudah imanmu. Jadi ini dalil yang jelas, tak boleh nak bergurau senda dalam perkara yang kufur. Begitu juga dengan ada seorang lelaki yang baru ni 2-3 hari, yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu disebut khinzir. Saya sebut khinzir ni supaya dengar lembut lah, tapi dia sebut B-A-B-I tu lah. Kita nak sebut budak gamuk, sebab dia sebut tentang Allah Ta'ala. Dia kata Nabi Muhammad itu babi, dia kata, wal'iyadzubillahi ta'ala. Kalau dalam keadaan dia tidak waras, gila katakan, tidaklah jatuh kufur. Ataupun dalam keadaan sabqul lisan, tersasul lidah, tidak jatuh kufur. Tapi tengok pada keadaan yang disebut tu, dia ulang 2-3 kali, tidaklah sabqul lisan, tersasul lidah tu tidak. Kalau gila nak katakan, Allahu a'lam, itu pihak berkuasa lah yang siasat. Tapi kalau dalam keadaan waras dia kata lagu tu, itu jelas kufur. Lafaz yang sarih, wal'iyadzubillahi ta'ala. Subhanallahil azim. Ini penyakit, tuan-tuan. Penyakit bagi orang yang tidak tahu betapa bahayanya dan betapa besar akibat orang yang jatuh ke dalam kekufuran. Sebenarnya kesan dia besar. Maka tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, fasa pada malam ni kena molek dengan isu yang berlaku ni, yang insya-Allah kita akan sebutkan apa yang disebut oleh pengarang rahimahullah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, faslun yajibu ala man waqa'a fi ar-riddati al-'audu fawran ila al-islam bin-nutqi bi-shahadatain wal-iqla'i amma waqa'at bihi ar-riddah. Wajib ke atas orang yang jatuh murtad kembali segera kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan meninggalkan segala perkara yang menyebabkan dia jatuh murtad. Wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala an la ya'uda limithlihi, dan wajib ke atasnya menyesal atas apa yang telah terbit daripadanya dan bertekad untuk tidak kembali melakukan perkara yang seumpamanya. Baik, jadi hukum syarak menyebutkan bahawasanya orang yang jatuh ke dalam riddah, yakni dia ni murtad, maka wajib untuk dia kembali kepada Islam serta-merta. Tak boleh dia buat lambat. Wajib serta-merta dia masuk ke dalam agama Islam dengan kadar segera. Bagaimana nak masuk ke dalam agama Islam? Apa kuncinya? 2. Yang pertama, bin nutqi bisyahadataini, dengan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Macam mana nak ucap 2 kalimah syahadah? Boleh dengan apa-apa bahasa yang dia fahami sekalipun. Dia nak ucap dalam bahasa Arab boleh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lebih sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau dia nak ucap dalam bahasa Arab. Kalau dia nak ucap dalam bahasa Melayu, syahadah boleh ke tak? Boleh. Sah apa yang dia ucapkan.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dalam bahasa Inggeris boleh tak? Boleh. I bear witness there is no God except Allah, and I bear witness there is Muhammad, Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Boleh, tak masalah dalam apa jua bahasa yang dia fahami. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iqla'u amma waqa'at bihi riddah. Meninggalkan sebab dia terjatuh ke dalam riddah itu. Apa yang dia buat lah. Jadi orang yang kalau dia jatuh murtad, dia jatuh ke dalam riddah, macam mana dia ni dikira sebagai Muslim semula, dikira sebagai orang Islam, mesti dia tidak dapat didak, mesti dia kena buat dua ni. Kalau dia ucapkan dua kalimah syahadah, tapi dalam masa yang sama masih lagi dia tidak meninggalkan kekufuran tersebut, syahadahnya itu tidak sah, keislamannya itu tidak sah. Ataupun kalaulah dia tinggal dah kekufuran dia tu, tapi dia masih belum mengucapkan dua kalimah syahadah, maka masih belum lagi dia dikira sebagai Muslim. Mesti dia buat dua perkara ini. Ucap dua kalimah syahadah, tinggalkan kekufuran. Maka apabila dia buat dua perkara ini, dia ini bertukar daripada murtad kepada Muslim. Tetapi dosanya, dosa kufur yang dia buat tadi dah hilang lagi, belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dah bagaimana nak diampunkan dosanya, dosa kufur yang dia buat tadi? Kena tambah dua benda lagi, kena tambah dua syarat lagi. Yang pertamanya, wajib dia menghadirkan ke dalam diri dia, dalam hatinya itu kekesalan, menyesal dengan apa yang dia buat. Itu yang pertama. Dan syarat yang kedua, supaya dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dia berazam untuk tidak kembali melakukan kekufuran itu lagi. Maka kalau ada dua syarat tambahan ni, terhapus dosa kufur yang dibuat tadi, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada dua ni, dia ngucap saja dan dia tinggalkan perbuatan tu saja, dia tinggalkan kekufuran tu saja, dia Muslim tapi dosanya itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah Islam dia tapi dosanya tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kunci untuk seorang itu masuk ke dalam agama Islam. Qala al-muallif rahimahullah, fa in lam yarji' an kufrihi bisyahadah wajabat istitabatuhu. Maka sekiranya dia tidak kembali kepada Islam daripada kekufurannya dengan mengucap dua kalimah syahadah, wajib menyuruh dia bertaubat. Wala yuqbalu minhu illa al-islamu awil qatlu bihi. Dan tidak diterima daripadanya melainkan Islam, atau dikenakan hukuman bunuh disebabkan murtad. Yunafidhuhu alaihi al-khalifatu ba'da an ya'rida alaihi ar-ruju'a ila al-islam, yang mana ia dilaksanakan oleh khalifah setelah dituntut kembali kepada Islam. Baik. Jadi orang yang mana dia kufur, dia jatuh murtad. Baik, dia jatuh murtad, wajib dia masuk kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan tinggalkan kekufuran tersebut. Kalau dia tidak kembali kepada Islam, maka wajib suruh dia untuk bertaubat. Siapakah yang kena suruh dia bertaubat ni? Kewajipan ini adalah ke atas al-imam awil khalifah, dia panggil ke atas seorang pemimpin ataupun khalifah, ataupun orang yang mayaqumu maqamahu, orang yang diberi kuasa, diberi mandat oleh khalifah untuk memerintah. Maka orang ni wajib dia menyuruh orang tu untuk bertaubat kepada Allah, dan tidak diterima daripada dia melainkan apa dia? Melainkan dia masuk ke dalam agama Islam, melainkan taubat sahaja. Kalau dia tak mau taubat kok lagu mana? Maka pilihan yang ada ialah dia ini dibunuh. Dia bunuh kerana hudud di dalam Islam, orang yang menukar agama ini, sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh,
barang siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Jadi yang menukar agama bukan makna berpindah agama sahaja. Yang dimaksudkan dengan hadis ini, man kharaja minal Islam ila ghairi, siapa yang keluar daripada agama Islam kepada selainnya, maka orang ini hendaklah dia dibunuh. Itu hukum hudud di dalam agama Islam. Jadi kalau dia tidak mahu bertaubat dalam masa 3 hari, khalifah mari jumpa dia dah, suruh dia bertaubat. Bertaubat lagu mana? Ucapkan kalimah syahadah, tak tinggalkan kekufuran tersebut dalam masa 3 hari. Selesai dalam masa 3 hari, kalau dia tidak mahu bertaubat kepada Allah, maka hendaklah dia ini dibunuh. Lagu mana cara dibunuh? Hendaklah dia ini dipancung. Dipancung. Maka tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, hukuman ini dia tidak boleh dilaksanakan oleh sembarangan orang. Mana kalau kita ni orang biasa, tak, kita tengok orang yang buat kufur, nak pergi ambil pedang rumah ni, nak pergi kerak dah boleh. Yang melaksanakan hukumannya adalah khalifah. Dan hukuman ini tidak boleh untuk dilaksanakan melainkan setelah orang itu disuruh untuk bertaubat, ada istitabah. Kalau dia tidak disuruh untuk bertaubat, maka tidak boleh untuk laksana hukuman bunuh ni ke atas dia. Kalau bunuh juga tanpa disuruh dia untuk bertaubat, maka berdosa siapa yang bunuh dia. Tetapi la yuqtasu, tidak ada hukuman bunuh balas, tidak ada kisah ke atasnya. Itu hukum dia. Dosa, memang dosa. Tetapi tidaklah dia ini yang membunuh itu dihukum dengan hukuman bunuh balas, tidak. Baik. Wa ya'tamidu, katanya pengarah rahimahullah, wa ya'tamidu al-khalifatu fi dhalika ala syahadati syahidaini adlaini aw ala i'tirafihi. Dalam hal ini khalifah bertindak berdasarkan kepada kesaksian 2 orang saksi yang adil atau pengakuan orang itu sendiri. Jadi khalifah, bagaimana dia ni boleh untuk mengatakan orang itu buat kufur, jatuh kufur? Berdasarkan kepada 2. Sama ada orang tu dia mengaku sendiri bahawa dia telah pun menuturkan kalam-kalam yang kufur, ataupun dia telah pun buat perbuatan yang kufur, maka khalifah menjatuhkan hukuman kufur ke atas dia. Ataupun disaksikan oleh 2 orang lelaki yang adil, maka khalifah boleh berpegang dengan kesaksian 2 orang lelaki yang adil ini bahawa orang itu telah pun melakukan kekufuran, maka dia dihukumkan kufur. Qala al-muallif rahimahullah, wa dhalika li hadits al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Pelaksanaan hukuman ini adalah berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari, barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia, sebagaimana yang kita sebut tadi. Wa yabtulu biha shawmuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhul wa kadha ba'dahu illam ya'ud ila al-islam fil 'iddah. Sebagai kesannya, murtad membatalkan ibadah puasa, tayamum dan nikahnya sebelum berlaku persetubuhan, dan begitu juga setelah melakukan persetubuhan jika dia tidak kembali kepada Islam dalam tempoh masa iddah. Ini kesan dia. Orang yang jatuh murtad ni, yang pertama, puasa dia batal. Anda katalah pada bulan tersebut bulan Ramadan, dan dia berpuasa, dia buat gurau dengan suatu kekufuran, maka batal puasa dia. Kalau pun setelah itu terus dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia kembali kepada agama Islam, puasa dia tetap batal, dan wajib dia imsak, menahan diri, tak boleh dia makan minum. Dan wajib dia qada semula puasa yang telah pun terbatal itu bila? Fauran, dengan segera, iaitulah pada 2 Syawal. Wajib dia qada dengan segera, batal puasa dia. Sekalipun tempoh kekufurannya itu adalah sekejap. Kemudian batal juga tayamum. Anda katalah ketika itu dia ada tayamum, dia nak semayang, kemudian dia buat kekufuran, maka batal tayamum. Berbeza kalau dengan wuduk. Kalau wuduk tidak batal wuduk. Dia ada air semayang, dia berwuduk, dia nak solat, kemudian dia gurau dengan perkara yang kufur, batal iman dia. Kemudian selepas itu dia bertaubat, serta-merta dia bertaubat, orang tegur dia dan sebagainya, dia bertaubat, dan dia nak semayang tak dia, kan dia ada air semayang tak dia, batal ke air semayang dia? Tidak.
wuduknya tidak batal, boleh terus untuk dia solat. Ada tayamum terbatal dengan sebab riddah. Kemudian batal juga pernikahan. Dan ni kena tengok. Kena tengok lagu mana? Kena tengok kalaulah suami isteri itu belum pun lagi berlaku persetubuhan. Seumpamanya orang yang baru nak nikah, bukan baru nak nikah, baru lepas nikah, baru selesai dengan juru nikah, akad nikah. Tak. Jadi tak pernah berlaku persetubuhan lah di antara keduanya ni. Maka jika berlaku satu kekufuran daripada salah seorangnya ataupun kedua-duanya, daripada seorang suami ataupun daripada seorang isteri, itu suatu kekufuran, maka terbatal akad nikah dia serta-merta. Jadi suami itu sudah lagi tidak menjadi halal bagi isteri itu, dan wanita itu juga tidak menjadi halal bagi suami itu. Terbatal akad nikah dia serta-merta. Dan wajib dia, sekalipun kalau dia setelah itu dia ucap 2 kalimah syahadah, dia bertaubat, dia tidak boleh kembali bersama, melainkan dengan akad nikah yang baru, kena nikah balik. Itu kalau suami isteri tersebut tidak pernah berlaku persetubuhan. Ada pun suami isteri yang pernah berlaku persetubuhan, ada contohnya setelah sebulan kahwin lah, ataupun setahun ke 10 tahun dah beranak pinak, memang confirm lah sudah berlaku persetubuhan. Jadi bagi suami isteri yang telah pun berlaku persetubuhan, jika dia salah seorang daripadanya atau kedua-duanya melakukan kekufuran, maka pernikahannya itu mauqufan, terhenti ataupun tergantung. Apa maksud tergantung? Kedua-dua ni tidak boleh untuk bermuasyarah, tak boleh untuk bergaul seperti mana hukum suami isteri tidak boleh. Pernikahan dia ni tergantung. Dan ketika itulah bermulanya tempoh iddah. Yang mana tempoh iddah ini sekiranya yang melakukan kufur itu dia tidak kembali kepada Islam dalam tempoh iddah ataupun sebelum tempoh iddah berakhir, maka batal akad nikahnya. Tetapi kalau yang melakukan kufur itu kembali kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, tinggalkan kekufuran, dia kembali kepada agama Islam sebelum tempoh iddahnya berakhir, maka kekal pernikahan dia. Itu hukum dia. Kesang dia. Dan iddah nak kira lagu mana iddah? Iddah dikira bermula berlakunya kekufuran daripada orang yang buat tu. Jika isterinya itu orang yang kedatangan haid, mari darah haid, maka iddah tempohnya iaitulah 3 kali suci. Bukan 3 kali mari darah haid, 3 kali suci. Dalam tempoh 3 kali suci ni, kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, tak bertaubat, maka batal akad nikah dia. Tapi kalau sebelum berakhirnya 3 kali suci, dia ucap 2 kalimah syahadah, maka kekal. Dia masih lagi suami isteri, boleh untuk dia bergaul seperti mana biasa, seperti mana suami isteri. Kalau isterinya itu jenis yang tak mari darah haid, maka nak kira lagu mana nak kira lagu mana iddah dia? Kira dengan 3 bulan berturut-turut. Dan kiraan 3 bulan ni adalah 3 bulan qamariyah, tahun mengikut kiraan Islam. Dan kalau isterinya itu orang yang sedang beranak, bukan beranak, yang sedang hamil, mengandung, maka iddahnya hatta tad'a hamlaha, sehinggalah isterinya itu melahirkan anak. Maknanya kalau lah siapa beranak dah, anak baby tu beranak dah, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka terlegai, terputus pernikahan dia, terbatal pernikahan dia. Tapi sekiranya sebelum itu dia mengucap, maka tidak terputus, tidak terlegai pernikahannya. Dan kita kena faham, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, bukan bila mana kita sebut terbatal akad nikah ni jatuh talak dak. Talak dak jatuh. Tapi pernikahan itu terbatal. Dan kalaulah dia nak bersama semula, hak yang nikah dah lama dah ni, tapi oleh kerana sehingga habis tempoh iddah dia tak mengucap, lepas tu terlerai dah, terbatal dah pernikahan. Kalau dia masuk ke dalam agama Islam lepas tu, dan dia nak bersama semula laki bini ni, boleh tak? Boleh. Dia kena akad nikah yang baru. Kena buat akad nikah yang baharu. Jadi ini kesan yang besar, tuan-tuan.
Kalau orang tu dia tak tahu, dia buat benda yang kufur, sedangkan dia tak tahu, sedangkan kekufuran ini ia adalah perkara yang fardu ain yang kita kena belajar. Ulama sebut ia adalah fardu ain. Fardu ain tak boleh kita jahil. Jahil buat ke suatu perkara yang kufur dalam keadaan kita jahil, itu tak menjadi suatu keuzuran. Jadi kalau orang tu dia buat kufur dan dia sangka dia masih lagi suami isteri, sedangkan sehingga habis dah tempoh iddah dia tak mengucap pun, maka sebenar-benarnya pernikahan dia itu telah terbatal. Dan kalau dia sangka dia masih lagi suami isteri, kan dia tak tahu hukum, dia buat dia buat hukuman jima', maka berlaku zina. Kerana hubungan tersebut bukan hubungan yang halal, ia adalah haram, berlaku zina. Kalulah dengan hasil daripada hubungan tersebut keluarnya anak, dapat anak tersebut bukan anak yang sah, bukan yang anak yang sahtara, bukan. Anak tersebut adalah hasil daripada persetubuhan haram. Anak tersebut tidak boleh dibangga kepada ayah, kena bang kepada mak. Jadi tu bahayanya sesa dia bawa. Oleh kerana apa? Kerana tak tahu sikit kejahilan tentang perkara yang kufur. Sebab itulah sangat penting untuk seorang tu dia belajar berkenaan dengan akidah ni, belajar bab keimanan kepada Allah, belajar bab perkara yang boleh melenyapkan iman, boleh menggelincirkan iman, dan belajar kesan-kesan daripada kekufuran. Kalau orang tu dia tahu tentang betapa besar dan dahsyatnya akibat kufur ini, nescaya dia tidak akan ada sekelumit rasa pun nak berjenaka dengan kekufuran ini. Kemudian antara kesannya lagi, katanya pengarang rahimahullah, wala yasihu aqdu nikahihi ala muslimatin wa ghairiha, dan tidak sah akad nikahnya dengan seorang muslimah dan selainnya. Orang yang murtad, bolehkah dia nak nikah? Tak boleh, tidak sah. Sama ada dia nikah dengan perempuan yang muslimah, ataupun dia menikah dengan seorang perempuan yang kafir, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang yang menyembah berhala ke, tidak sah berlaku. Begitu juga lah sebaliknya, kalau yang buat murtad itu adalah perempuan, kalau nak nikah dengan lelaki yang muslim ataupun dengan lelaki yang lelaki yang kafir, tidak sah. Pernikahan orang yang murtad tidak sah. Wa tahrumu dhabihatuhu wa la yarithu wa la yurathu wa la yusalla alayhi wa la yughassalu wa la yukaffanu wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Dan diharamkan makan sembelihannya, tidak boleh mewarisi atau diwarisi harta, tidak disolatkan ke atasnya, tidak wajib dimandikan jenazahnya, tidak wajib dikafankan, dan tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Jadi kalau orang murtad dia buat sembelihan, dia sembelih ayam contohnya, maka ayam dia tu dia jadi bangkai, hukum dia jadi najis, maka tak boleh makan. Sembelihan orang yang murtad haram hukumnya. Sembelihan orang Islam je boleh makan. Sekalipun yang tukang sembelih tu budak-budak, ada masalah. Budak-budak orang sembelih boleh makan, sah. Ataupun orang puang yang sembelihnya boleh makan, tak ada masalah. Tapi apabila orang murtad sembelih, maka itu dihukumkan sebagai bangkai, tak boleh makan. Wala yarithu, dia tak boleh mewarisi. Orang yang murtad ni kalau ayah dia mati, ayah kaya, tanah ada 4 ekar, pulau pitih ada 100,000, ayah kaya, boleh tak dia ni nak mewarisi harta peninggalan ayah dia? Tak boleh, haram, tak boleh untuk beri kepada dia. Orang yang murtad ni dia tidak mewarisi, tidak boleh mewarisi. Ini sepakat, ijma', sepakat 4 mazhab mengatakan orang yang murtad tidak boleh mewarisi. Wala yurathu, kalau dia mati, orang murtad ni mati dan dia kaya, sedangkan mak ayah dia ni orang Islam, boleh tak untuk dia, untuk ahli keluarganya mewarisi harta yang ditinggalkan oleh yang murtad? Tidak boleh. Tak boleh kok. Dia mati, dia nak ambil harta ayah dia, tak boleh. Dia ayah dia meninggal, dia nak mewarisi harta, tak boleh. Dia mati dan dia ni kaya, mak ayah ataupun adik-beradik nak mewarisi harta pun tidak boleh. Dah harta dia gimana? Wa maluhu fai'un, hartanya itu dikira sebagai fai'. Harta fai' ini harta yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk digunakan untuk maslahah umat Islam. Kalau Baitul Mal tak telus, andai katalah, ini apa yang disebut oleh fuqaha, andai katalah Baitul Mal itu tidak telus, maka nak buat lagu mana dengan harta dia ni?
hendaklah diserahkan kepada seorang lelaki yang siqah, yang saleh, yang mana perlu digunakan untuk tujuan maslahah umat Islam. Itu hukum dia. Baik. Kemudian katanya Tuan Syekh rahimahullah, tidak boleh untuk dia ni apabila dia mati tak boleh semayang jenazah ke atas dia. Siapa yang semayang jenazah ke atas orang yang kafir, dia tahu orang tu mati sebagai kafir, maka dia haram lagi kufur hukumnya. Kenapa? Kerana dia takdzibun lil Quran, mendustakan Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kufar fala yaghfirullahu lahum. Sesungguhnya orang yang kufur kemudian menghalang daripada jalan Allah, dia mati dalam keadaan dia ini kufar, kafir, kufur kepada Allah, la yaghfirullahu lahum, maka Allah Ta'ala sesekali tidak akan mengampunkan dosanya. Dalam kita solat jenazah ni ada selepas kita akad takbiratul ihram, kita akad takbir yang ketiga, maka kita mendoakan kepada si mati. Apa kita doa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, rahmatilah. Kita suruh Allah Ta'ala mengampunkan dia. Sedangkan yang mati itu siapa? Orang yang kafir. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang kafir. Jadi situ percanggahan. Berlaku takdzibul lil Quran, mendustakan Al-Quran. Dan orang yang murtad ini apabila dia mati tak boleh untuk tidak wajib dimandikan. Sekalipun kalau dimandikan maka tidak ada dosa. La yukafanu, tidak wajib untuk dikafarkan. Sekalipun dikafarkan tidak ada dosa. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh untuk ditanam di kubur orang Islam. Kalau tanam dah tahu yang mati itu kafir, tanam di tempat orang Islam, dak repuk pergi jenazah, wajib dia bokeh mula, wajib dia panggil korek semula. Wajib korek semula, pindah pergi tempat lain, tak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau dah yang mati tu lama, repuk dah jasad, maka tak wajib untuk buka semula. Tapi tanam di tempat orang Islam tu hukumnya berdosa lah. Wallahu a'lam wa ahkam. Sekadar itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala pada malam ini. InsyaAllah Ta'ala di kesempatan yang lain InsyaAllah kita akan sambung lagi InsyaAllah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.